Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini insyaallah ta'ala kita sambung lagi pembacaan daripada kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dan perbincangan kita masih lagi dalam tajuk Bai'ah Aqabah yang pertama, iaitu pelajaran dan pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut. Boleh lihat muka surat yang ke-250. Pengajaran dan renungan yang keempat. Tidak syak lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memikul tanggungjawab berdakwah untuk agama Allah, bagindalah utusan untuk segenap golongan manusia, maka semestinya lah akan disampaikan dakwah Allah itu. Timbul satu pertanyaan, apakah hubungan dakwah ini dengan mereka yang memeluk agama Islam ini pula? Satu jawapan sudah pun tersedia untuk pertanyaan demikian, iaitu dalam rangka pengutusan dan pengiriman Mus'ab bin Umair oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 12 orang ke Madinah untuk mengajar orang-orang di sana mengenai Al-Quran dan hukum-hukum agama. Dalam tugasnya ini, ada kalanya beliau pernah diserang oleh orang-orang musyrik, mengangkat tombak mengancam jiwanya. Tetapi tidak ada apa yang dilakukan oleh Mus'ab untuk mempertahankan dirinya kecuali dengan membaca beberapa potong ayat Al-Quran serta menyebut beberapa hukum-hukum Islam. Dengan lemah, seteru yang menyinga itu meletakkan senjatanya dan terus mengikuti kuliah Islam yang diberikan oleh Mus'ab itu. Dengan itu agama Islam pun mula berkembang dengan pesatnya di Madinah, di mana agama Islam menjadi buah mulut dan maudhu' yakni tajuk perbincangan hangat kepada setiap lapisan masyarakat.
Tahukah saudara siapakah Mus'ab bin Umair? Ia adalah satu-satunya putera Arab yang hidup dengan serba kemewahan, dengan pakaian yang serba mahal. Tapi bila saja beliau menganut agama Islam, maka segala-galanya ditolak ke tepi. Dengan penuh semangat keislaman, beliau turut serta di barisan hadapan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah dan menyeru manusia ke jalan yang sebenar. Dengan rendah hati pula beliau menerima siksaan kaum Quraisy, dan beginilah keadaannya yang penuh dedikasi berkorban untuk Islam hingga ke lisan dan nafas yang terakhir. Di dalam peperangan Uhud ditakdirkan beliau telah gugur syahid dengan pakaian yang sehelai di tubuh saja. Baju labuhnya tidak mencukupi untuk menutup aurat jenazahnya, sehingga kalau ditutup di bahagian kepalanya maka kakinya akan terjuntai keluar, dan kalau ditarik ke kakinya maka kepalanya pula akan terdedah. Akhirnya mereka menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis, teringat kembali betapa beliau sanggup menolak kemewahan duniawi semasa mudanya dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ditupilah bahagian kepalanya dengan baju labuhnya itu, dan tutuplah dua kakinya dengan daun kayu miskin." Kewajipan berdakwah bukan tanggungjawab para Rasul dan Anbiya sahaja, ataupun para khalifah dan ulama sahaja, tetapi dakwah Islamiyah adalah sebahagian dari Islam itu sendiri. Tidak dapat tidak setiap Muslim berkewajipan menanggung kewajipan ini, biar apa jawatan dan urusan yang diselenggarakan. Kerana hakikat de facto Islam ialah yang menyeru ke arah kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Bukankah anda lebih mengetahui yang mana perjuangan jihad adalah fardu dan kewajipan yang mesti dibeban oleh setiap Muslim? Dari sini dapatlah difahami bahawa perkataan atau istilah ahli agama yang terkenal di kalangan masyarakat Islam untuk suatu golongan tertentu itu adalah suatu pengertian yang salah, kerana setiap yang menganut agama Islam telah berjanji dengan Allah dan Rasulnya untuk berjuang dan berjihad demi agama Islam, lelaki maupun perempuan, alim maupun jahil, tidak kira apa pangkat dan bidang kerja ikhtisasnya. Orang Islam kesemuanya adalah ahli agama belaka, dan Tuhan menawar syurga kepada mereka yang sanggup menegakkan agama Allah dengan menggadaikan jiwa raga mereka serta harta kekayaan. Yang menjadi pengetahuan umum bahawa bidang kerja ikhtisas para ulama mengenai masalah-masalah agama dan mengkaji hukum hakam Islam yang tersirat di dalam nusus atau teks Al-Quran dan hadis tidak ada kena-mengena dengan perkara yang disebut di atas tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini pelajaran dan pengajaran yang dibawa oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika membicarakan mengenai kisah Bai'ah Aqabah yang pertama, di mana pengarang kita menyentuh mengenai persoalan dakwah. Dakwah itu apa dakwah? Dakwah ni kita sebut dalam bahasa Melayu ajak, seru, jemput,
kempen, panggil, itu dakwah. Tapi dalam istilah juru dakwah, naklun nas min muhitin ila muhit, memindahkan manusia daripada satu lembah ke satu lembah yang lain. Pindahkan manusia daripada keadaan yang tidak mengenal Allah kepada keadaan mengenal Allah, daripada keadaan tidak mematuhi atau menyerah diri kepada Allah kepada keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kaitan dakwah itu dengan bai'ah Aqabah? Yang pertama, dari sudut dakwah, bai'ah Aqabah yang pertama memberikan kepada kita satu petunjuk mengenai tanggungjawab setiap Muslim untuk berdakwah. Dalam pertemuan yang pertama dulu, enam orang dari kalangan penduduk Yathrib yang bertemu dengan Nabi SAW di Mina, menyerahkan diri kepada baginda dengan menyatakan keislaman kepada Allah dan mengakui bahawa baginda adalah Rasulullah. Mereka dah berjanji untuk menyebarkan ajaran yang baginda bawa itu ke dalam masyarakat mereka. Maka yang terhasil datang bilangan yang lebih ramai daripada yang 6 orang itu. Itu datang baki lagi, iaitu 7 orang. Lalu Jabir bin Abdullah. Bila datang 12 orang ini, barulah mereka buat perjanjian khusus untuk menyatakan ketaatan mereka kepada Allah dengan 6 perkara yang kita sebut pada 2 minggu yang lalu. Isi bai'ah Aqabah yang pertama. Selesai daripada bai'ah Aqabah yang pertama, perjanjian yang telah dibuat dengan Rasulullah, mereka minta pula Nabi SAW hantarkan kepada mereka atau kirimkan bersama dengan mereka supaya mereka dapat bawa balik seorang yang boleh mengajarkan Islam kepada masyarakat. Bukan sekadar kepada 12 orang atau 13 orang itu, tetapi masyarakat Yathrib yang mana cerita mengenai Nabi Allah Muhammad telah sampai kepada mereka dengan peranan 6 orang yang mula-mula menyatakan Islam. Dan Nabi SAW mengutuskan bersama dengan mereka antara pelajar terbaik baginda SAW, iaitu Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang memeluk Islam sedangkan umurnya belum lagi sampai 18 tahun. Seorang pemuda atau remaja yang dulunya dimanjakan oleh keluarga. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abd Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah sehingga ke akhirnya. Al-Abdali Al-Qurashi merupakan orang yang dimanjakan oleh ibu dan ayah. Pakaian yang paling mewah di kalangan remaja-remaja yang seumur dengannya. Bukan pada ketika dia remaja itu dimanjakan, daripada budak lagi dia dimanjakan. Dia punya utuh wangian yang dipakaikan kepadanya antara wangian yang termahal. Tak tahulah jenis apa pada ketika itu. Tapi disebut wangian antara yang termahal.